Okey, Assalamualaikum. Pengaturcaraan PHP. Okey. Ini gambar ni adalah tiga perkara ataupun tiga software, iaitu Notepad kita guna sebagai dia punya platform untuk tulis coding. Kemudian XAMPP ni untuk server. Okey, PHP adalah bahasa pengaturcaraan yang kita akan gunakan. Kita tengok apa tu bahasa penskripan pelanggan. Okey, bahasa penskripan pelanggan ni kita merujuk pada bahasa yang digunakan, bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk web base. Okey, asasnya dibangunkan dengan bahasa HTML. Okey, yang ni HTML akan mula jadi tingkatan 1. Okey, kemudian wujudlah gabungan bahasa penskripan pelanggan yang dapat bantu laman web tu supaya dia lebih user friendly, iaitu digabungkanlah HTML, CSS, JavaScript dan juga selain daripada itu PHP juga bersama. Okey. Keperluan asas HTML ialah keperluan asas untuk HTML, CSS dan juga JavaScript. Yang kita perlu ialah text editor tadi, Notepad, Plus ataupun Sublime Text. Okay, kemudian kita perlukan pelayar web. Okay, sama ada Chrome, Mozilla Firefox, apa lagi Edge. Okay, iaitu antara pelayar web yang perlukan. Okay, benda ni dua perlu ada lah, perlu ada. Okay, dua perkara ni perlu ada bila kamu nak membuat coding. Okay, coding yang asas dia. Okay, coding HTML, CSS dan juga JavaScript bersama juga PHP. Okay. Okay, bahasa penskripan web pelayan atau cara web yang wujud dalam persekitaran pelayan perlu dipasang dalam komputer pelayan. Komputer pelayan ni maksudnya web server. Okay, web server. Server lah. Dia kalau melibatkan internet ni, kita ada tadi, dia ada client server, satu lagi ialah web server. Okay, ni. Mana? Ni client server. Pelanggan, bahasa pelanggan, client, bahasa Inggerisnya kena dipanggil client. Okay, kemudian yang ini ialah web server. Okay, pelayan web. Okey, perlu dipasang dalam komputer pelayan. Semua fail coding akan disimpan dalam directory, maksudnya dalam satu folder yang khusus. Dalam server dinamakan root. Okey, yang ini dekat web server. Okey. Kemudian barulah aplikasi pelayan boleh membuka paparannya dengan pelayar web pelanggan. Pelayar web pelanggan ni ialah web browser tadi. Itu contoh Chrome, Mozilla, Edge. Okey, kalau Apple dia guna Safari. Itu adalah pelayar web ataupun web browser. Okey, apa yang perlu kamu ada untuk buat penskripan pelayan? Okey, perlu pasang aplikasi dipakejkan untuk menjadi web server localhost. Okey, web server localhost ni maksudnya yang kita akan simpan data kat situ. Dia bertindak sebagai server. Okey, perlu ada dalam komputer kamu. Ini antara beberapa yang dicontohlah. Okey, XAMPP, WAMP, USB web server. Okey, kemudian dia ada dalam tu, dia ada Apache, ada MySQL. Okey, untuk yang ni kita akan gunakan XAMPP. Okey. Okey, ini contoh dashboard kawalan panel untuk ke root. Okey, pautan root dia maksudnya setiap web server ni dia ada cara berbeza lah, lokasi directory itu berbeza. Okay, contohnya kalau di dalam XAMPP nanti kamu akan teacher akan tunjuk kamu macam mana kita nak buka, kita nak gunakan XAMPP nanti. Okay, dia punya lokasi file tu kena duduk di htdocs. Okay, kalau WAMP dia akan duduk di sini, www. Okay, kemudian USB server dia duduk dekat folder ni, dalam folder ni, dan dia ada folder nama root. Okey. Okey, cara dia fungsinya sama tapi cuma cara penggunaan dia ataupun cara nak panggil dia tu berbeza sedikit lah.
Okey, ini adalah langkah-langkah kamu nak kena download perisian XAMPP. Okey, bila kamu buka di internet, cari tu perisian XAMPP. Dia biasanya akan keluar untuk yang terkini lah. Okey, kemudian install. Kamu pastikan usianya perisian yang baik. Kemudian install Notepad. Notepad++ pun sama. Dia ada dalam internet. Kemudian kamu ikut saja langkah demi langkah. Okey, ni kalau kamu boleh buat sendiri lagi baik. Okey, kalau kamu tak boleh buat sendiri, nanti teacher akan buat satu video yang lain lah untuk tunjuk macam mana kamu nak download. Okey, buat masa ni kita hanya belajar teori saja dulu tanpa menaip dalam Notepad. Okey, ini kaedah penulisan HTML. Okey, hak ni kamu tengok, ini tanda lebih kecil, tanda lebih besar. Okey, dia panggil tag. Okey, dia panggil tag. Okey, kalau dalam HTML dia ada banyak tag lah. Ni setiap tag ni dia macam keyword dia. Okey, keyword dia. Kalau head ni maksudnya dia punya dekat dia punya nama tajuk dia atas tu, tajuk tab dia. Okey, tajuk tab dia laman saya. Okey, kemudian dia punya bila dah buka head, dia kena tutup head. Okey, dia ada buka, ini buka, hak ditutup dia akan tambah yang ni. Satu lagi simbol ataupun satu karakter lagi. Okey, kamu tengok title bersama, title nak buka, nak tutup kita buat sini. Okey, body ialah kandungan kamu punya page tu, laman web kamu tu, kamu nak isi apa. Okey, ini untuk P ni merujuk pada paragraph. Okey, dah buka, tutup. Okey, ni pun sama, buka, tutup. Okey, ni body dah buka, dia akan tutup di sini. Dan bila kamu dah selesai coding dalam HTML, kamu kena tutup di sini. Okey, itu kaedah penulisan HTML. Okey, HTML dia banyak guna tag. Okey, ini perisian PHP. Jadi dua cara. Okey, sama ada kamu nak tambah, nak masukkan juga yang ni, dua ni. Okey, yang ni bila dia buka, tutup. Dan dalam PHP dia kena ada ni, nak buka, nak beritahu sistem bahawa ayat ataupun yang ni semua selepas, yang ni adalah selepas diisytihar pembuka untuk P ni, buka untuk PHP, maka coding ni sini adalah dalam bentuk dia kena run guna PHP punya dia punya penterjemah dia. Okey, compiler dia. Okey, kemudian dah type semua banyak-banyak, dia jangan lupa dia kena tutup. Okey, tutup dia tak super macam HTML tadi. HTML senangnya kalau buka di HTML, tutup dia tambah je /HTML. Okey, kalau PHP yang ni kamu kena ingat lah, buka dia macam mana. Buka dia tanda soal, PHP, tutup dia tanda soal, kemudian tag, tutup. Okey, hak ni, yang ni ada tag HTML. Hak ni boleh juga kamu buat tanpa tag HTML. Okey, boleh juga. Dia punya output adalah sama. Okey, ini kaedah penulisan PHP. Okey, boleh dua cara. Okey, bagaimana cara nak simpan dalam file? Dia tak seperti kamu simpan file macam biasa. Okey, kamu kena buka local disk bila kamu dah install XAMPP. Okey, XAMPP ni akan duduk di local di disk C. Akan duduk di C. Okey, so kamu kena buka C. Lepas tu kamu akan cari folder XAMPP. Okey, dalam situ mesti ada folder XAMPP. Kemudian kamu klik dekat dalam folder XAMPP, dia ada folder htdocs. Okey. Okey, kemudian buat folder baru. Kenapa kita nak folder baru? Supaya senang kita cari nanti. Bina satu folder untuk simpan semua coding PHP. Jangan buat nama folder yang panjang. Buat pendek-pendek je sebab nanti kita nak panggil senang. Okay, lepas dah buat folder baru, kamu typekan nama file kamu dan save file itu sebagai contohnya nama file kamu
nama contohnya. Nama. Dan kamu kena tulis .php. Okay. Kalau kamu tak buat begini, dia akan jadi txt. Kita tak nak lah, kita nak php. Okay, dia ada dua cara. Sama ada kamu tulis .php terus, ataupun kamu kena pilih jenis file. Dia ada drop down menu tu, kamu boleh pilih lah jenis file tu. Okay, itu cara nak simpan file. Okay, kamu kena tahu ni. Mungkin tahun ni kalau kita dah buka sekolah nanti, kamu boleh cuba buat di makmal komputer. Okay, sebelum tu kamu kena tahu juga, bila kita dah buat file, kita kena uji dia dekat web browser. Okay, untuk uji web browser, kita kena aktifkan localhost XAMPP. Okay, kita nak jadikan komputer kita ni sebagai server. Okay, jadi kita kena aktifkan localhost XAMPP. Buka XAMPP control panel. Ini kita buka dekat start menu. Nanti kamu akan jumpa simbol macam ini. Okay, kamu buka, dia akan keluarlah XAMPP control panel. Okay, klik pada butang start untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Yang ni, tekan dua ni saja. Okay, biasanya dia akan run. Bila kamu klik dua ni, dia akan run, dia akan keluar sini. Okay, dia akan keluar sini. Kalau tak ada merah-merah tu, maksudnya automatik kamu boleh terus gunakan. Okay, kalau macam ni, dia dah okey lah ni. Maksudnya dia tak ada masalah. Kamu boleh terus gunakan. Okay, lepas tu kamu boleh minimiskan control panel ni dan boleh uji kamu punya atur cara. Okay, sekarang kita nak buka file yang kita dah buat tadi. Okay, contoh nama file tu index. Contoh nama file tu, kamu pergi dekat web browser. Ini web browser ni. Okay, kamu typekan perkataan localhost. Ni localhost. Kemudian kamu punya folder. Contoh folder kamu nama dia cuba. So tulislah cuba. Kalau folder kamu nama contohnya kamu buat nama lain, file PHP contohnya. So kamu tulislah sini file PHP. Kemudian ini adalah nama file yang kamu buat tadi. Contohnya kamu punya nama file tadi nama .php. So kamu punya tukarlah situ. Jadilah jawapan kamu punya jadi dia localhost / nama folder kamu tadi, kemudian / lagi nama file yang kamu bina tadi. Okey, yang ni adalah sebagai contoh lah, sebagai contoh. Okay, kita tengok pula pemboleh ubah dan pemalar. Okey, yang ni kamu dah belajar, cuma kita nak ulang semula bagaimana pemboleh ubah dan pemalar dalam PHP. Okey, dia punya syarat mesti mula dengan tanda ringgit. Okey, mesti tanda ringgit. Ini pemboleh ubah. Okey, mesti mula dengan tanda ringgit. Boleh ada underscore. Okey, underscore maksudnya boleh underscore yang garis bawah tu. Okey, boleh. Tidak boleh ada space. Okey, tak boleh ada space. Tidak boleh guna tanda hyphen, maksudnya tanda tolak tak boleh. Underscore dia duduk bawah, hyphen ni dia duduk di tengah. Macam tanda tolak lah, tak boleh. Tidak boleh start ataupun tidak boleh mulakan dengan nombor ataupun angka. Okey, syarat ni sama juga masa kita belajar tajuk 10 ni, syaratnya sama. Okey, kalau kamu tengok dia punya syarat yang kamu kena pasti ialah dalam PHP dia punya pemboleh ubah dia bermula dengan simbol simbol dollar, simbol duit ni lah. Okey, lepas tu kita isytiharkan dia terus. Okey, contoh penggunaan pemboleh ubah. Okey, ni dia tunjuk yang guna HTML punya tag. So, PHP. Ni cara nak isytihar dia dah. Cara nak isytihar dia. Ni cara isytihar. Ni. Yang 3 garis ni. Cara isytihar. Ni kita nak papar dia. Echo dia maksudnya dia nak papar. Okay, bila dia kata echo saya suka txt, so sistem akan rujuk pada yang ni yang kamu isytihar tadi. Txt ni ialah apa dia. So dia ambil sini. So bila kamu run tadi, keluarlah yang ni. Okay, keluarlah output yang ni. Okay. Okay, teacher harap kamu boleh faham dia punya
pengenalan kepada PHP.